Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi'alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'i anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazkura wa tazkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa dilalata 'ala al khair wa du'a 'ala al huda wa ibtigha wajhillah maradati wa qurbih wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Insyaallah hari ini saya akan terangkan sumbangan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Saiful Nizam bin Muhammad Habibullah yang bernombor metrik 052293. Khalifah Harun Ar-Rasyid adalah Khalifah Abbasiyah kelima pada tahun 786 sehingga 809 Masihi ataupun 170 hingga 193 Hijrah. Pemerintahan baginda dianggap sebagai zaman keemasan Islam kerana Baghdad pada ketika itu menjadi pusat perdagangan dan pusat ilmu serta peradaban Islam yang terulung. Baginda dilahirkan di Roy, iaitu Iran pada tahun 149 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 809 di Tus, Khurasan. Baginda merupakan seorang yang mempunyai sifat-sifat seperti gagah, berani, menyukai hal-hal agama, bijak berpolitik dan cinta akan ilmu pengetahuan. Pada zaman ketika itu, pemerintah menikmati segala bentuk kebesaran kekuasaan dan keagungan ilmu pengetahuan dek kerana umat Islam telah membuat jalan baru bagi kehidupan, akal dan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini juga berkait rapat dengan seorang tokoh ulama fiqh iaitu Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Quraisy yang hidup sezaman dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dan zaman tersebut dikenali dengan gagasannya tentang evolusi fiqh. Khalifah Harun Ar-Rasyid mempunyai pengalaman yang luas dan dalam aspek pentadbiran, kemasyarakatan dan politik. Beliau terkenal sebagai seorang pemerintah yang bijaksana, ahli falsafah dan cendekiawan Islam yang membolehkan kerajaan Abbasiyah semasa pemerintahan baginda menuju era kegemilangan. Setelah Khalifah Muhammad Al-Mahdi bin Abu Ja'far Al-Mansur wafat, jawatan khalifah telah diganti oleh puteranya Musa bin Muhammad Al-Hadi. Baginda merupakan khalifah yang keempat selepas Khalifah Al-Mahdi. Sebelum menaiki takhta, baginda memegang jawatan Gabenor sehinggalah dilantik sebagai putera mahkota pada tahun 782 Masihi. Sebab kenapa saya memilih tajuk ini kerana saya meminati cara baginda iaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid dalam memerintah negara, dalam memerintah kerajaan ketika itu sehingga baginda disegani dan dihormati oleh negara-negara lain. Disebabkan baginda jugalah kerajaan Abbasiyah sampai ke puncaknya dan tingkat kemakmuran yang paling tinggi dan boleh dikatakan sebagai zaman yang paling gemilang dalam sejarah Islam. Dek kerana kekhalifahan Khalifah Harun Ar-Rasyid. InsyaAllah kita akan teruskan kepada sumbangan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Antara sumbangan Khalifah Harun Ar-Rasyid ni mempunyai banyak. Salah satunya adalah pemerintahan dan pentadbiran. Baginda ni telah melantik wazir yang bijaksana daripada keluarga Barmaki ketika baginda memerintah. Salah seorang daripada keluarga Barmaki iaitu Yahya bin Khalid yang dilantik sebagai menterinya. Yahya telah memberikan khidmat yang amat cemerlang kepada kerajaan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Anak-anak beliau iaitu Ja'far, Al-Fadli, Muhammad dan Musa juga dilibatkan dalam urusan pentadbiran negara. Namun prestasi keluarga Barmaki ini telah menimbulkan hasad dengki dari pegawai-pegawai yang lain terhadap mereka. Oleh disebabkan itu, fitnah dilemparkan kepada keluarga Barmaki sebagai golongan yang lebih cenderung kepada fahaman Syiah dan membelakangkan Ahli Sunnah wal Jamaah.
Sumbangan yang kedua daripada Khalifah Harun al-Rashid adalah penyusunan semula tentera-tenteranya. Khalifah Harun al-Rashid menyusun semula pasukan tenteranya agar menjadi sebuah pasukan tentera yang berdisiplin dan teratur. Baginda amat mengambil berat terhadap kredibiliti tentera-tenteranya dan memberi perlindungan serta keselamatan untuk kesejahteraan rakyatnya. Dan baginda juga membuat kawalan rapi di lautan dan di pelabuhan bagi menjamin keselamatan kapal-kapal asing yang berlabuh di Basrah, sekaligus dapat memastikan kestabilan politik dalam negeri. Sumbangan yang ketiga adalah memajukan bidang pendidikan dan intelektual. Khalifah Harun al-Rashid memainkan peranan yang cukup besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, perkembangan dan kegiatan intelektualisme ini berlaku dalam beberapa peringkat, iaitu pembukuan, penyusunan semula ilmu, pengetahuan dan penterjemahan. Baitul Hikmah iaitu perpustakaan agung telah diasaskan sebagai institusi kebudayaan dan pusat keilmuan yang seterusnya berkembang dan mencapai zaman kegemilangannya semasa pemerintahan Khalifah Al-Makmun, iaitu Abdullah Abu Al-Abbas Al-Makmun, iaitu putera kedua Khalifah Harun al-Rashid. Melalui penubuhan Baitul Hikmah sebagai institusi penterjemahan, kerja-kerja penterjemahan menjadi lebih sistematik. Banyak karya-karya asing dalam bahasa Sanskrit, Suryani dan khususnya dalam ilmu falsafah dan sains Yunani telah diterjemahkan bagi dimanfaatkan oleh para cendekiawan. Bagi menyebarkan ilmu pengetahuan kepada rakyat, baginda telah mendirikan pusat pengajian seperti sekolah, maktab dan universiti. Keadaan ini juga menyebabkan kegiatan penyelidikan dapat dipertingkatkan. Contohnya sumbangan Al-Khawarizmi dalam bidang matematik dan astronomi. Oleh hal yang demikian, hasil kajian sarjana-sarjana Islam ini kemudiannya telah tersebar ke Eropah sekaligus memberi sumbangan yang besar kepada perkembangan keilmuan hingga melahirkan zaman Renaissance di Eropah, iaitu yang bermaksud dengan kelahiran semula. Sumbangan seterusnya ialah hubungan diplomatik dengan negara lain. Baginda telah mengadakan hubungan yang baik dengan kuasa-kuasa asing pada zaman itu. Selain kerajaan Abbasiyah di Baghdad, terdapat pula tiga buah kerajaan besar yang lain, iaitu kerajaan Byzantine di Konstantinopel, kerajaan Umayyah di Andalusia dan Perancis di Eropah. Hubungan kerajaan Khalifah Harun al-Rashid dengan kerajaan Perancis adalah sangat baik dan baginda tidak menghadapi banyak masalah ketika berurusan dengan negara Perancis. Malah Khalifah Harun al-Rashid dan rajanya, iaitu Raja Charlemagne dikatakan sering bertukar cenderahati dan baginda pernah membantu Khalifah Harun al-Rashid dalam menghadapi kerajaan Byzantine. Hal ini membuatkan kerajaan Umayyah mengamalkan dasar berbaik-baik dengan kerajaan Khalifah Harun al-Rashid. Namun ancaman yang sebenarnya datang dari negara Byzantine. Hal ini tercetus akibat Maharaja Nicephorus I yang menaiki takhta selepas Maharani Irena telah membatalkan perjanjian setia dengan kerajaan Khalifah Harun al-Rashid. Sebelum itu, Raja Byzantine Ratu Irene meneruskan bayaran ufti kepada kerajaan Abbasiyah, tetapi apabila Rom diperintah oleh Nicephorus I, beliau telah membatalkan ufti tersebut. Hal ini menyebabkan Khalifah Harun al-Rashid menghantar tentera baginda untuk menyerang Byzantine. Oleh itu tercetuslah peperangan antara angkatan tentera yang dipimpin oleh Khalifah Harun al-Rashid sendiri dengan kekuatan Rom yang menyaksikan kejayaan berpihak kepada tentera Islam, dengan baginda berjaya menawan beberapa wilayah iaitu Jerusalem, Tyre, Iconium dan Ephesus. Kemenangan tersebut memaksa Maharaja Rom berdamai dan sanggup untuk berada di bawah naungan kerajaan Abbasiyah. Selain itu, pembukaan wilayah-wilayah baharu diteruskan oleh baginda di benua Asia Kecil, di Laut Mediterranean, Pulau Rhodes dan Cyprus telah digempur dan kemudian ditawan pada 805 dan 807 Masihi. Selain itu, kerajaan Abbasiyah turut menjalinkan hubungan dengan Maharaja Cina bagi menjaga hubungan baik mereka saling bertukar cenderahati. Selain daripada sumbangan tersebut, Khalifah Harun al-Rashid juga memajukan bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Khalifah Harun al-Rashid telah menjadikan kota Baghdad sebagai pusat perdagangan timur dan barat yang terbesar dan tersibuk di dunia pada ketika itu.
Banyak aktiviti perdagangan dijalankan di situ dan hal ini menarik kedatangan ramai pedagang asing dari seluruh dunia untuk berdagang di kota tersebut. Contohnya, pedagang dari India membawa kain dan rempah ratus, pedagang dari China membawa teh dan sutera, serta pelbagai barang dagangan lain seperti dari Mesir, Turki, Afrika dan Syria. Selain kegiatan ekonomi, sumbangan seterusnya ialah melalui pertanian. Baginda membuka banyak tanah-tanah pertanian yang baharu serta memberikan benih tanaman secara percuma kepada para petani dalam kegunaan untuk bertani. Baginda juga membahagikan tanah-tanah kerajaan dan rampasan perang kepada tentera dan golongan miskin untuk diusahakan. Khalifah Harun Ar-Rasyid juga memajukan Baghdad sebagai pusat perdagangan dengan meluaskan hubungan dengan Eropah, China dan India serta membina jalan-jalan dari Iraq ke Laut Merah, Laut Mediterranean, Tunisia dan Maghribi. Antara sumbangan terakhir Khalifah Harun Ar-Rasyid yang dapat diketengahkan ialah kegiatan terjemahan. Dalam memperkayakan dan memperbanyakkan sumber bacaan dan khazanah ilmu pengetahuan, Khalifah Harun Ar-Rasyid menggalakkan pakar bahasa menterjemahkan buku-buku asing seperti dari China, India, Yunani dan Parsi. Penumpuan diberi kepada menterjemahkan buku-buku mengenai ilmu perubatan, falsafah, kesenian dan menterjemahkan buku-buku agama dalam bahasa Arab kepada bahasa asing untuk menyebarkan ilmu tersebut di luar tanah Arab. Contohnya, Jurjis bin Bakhitislu menterjemahkan buku Pancatantra, Mahabharata dan Siddhanta. Untuk memperelokkan kegiatan penterjemahan, Khalifah Harun Ar-Rasyid telah melantik Yuhama bin Musaiwah sebagai setiausaha Institut Terjemahan dan golongan penterjemah dikenali sebagai Intellectualism Islam. Prof. Dr. Ahmad Shalabi dalam Sejarah Kebudayaan Islam menyatakan bagi menyebarkan ilmu pengetahuan berkenaan agama Islam, Khalifah Harun Ar-Rasyid mendirikan institusi pengajian seperti masjid, maktab dan sekolah seperti yang telah saya sebutkan sebelum tadi. Ini menjadikan kota Baghdad dikenali sebagai gedung ilmu pengetahuan dan dikunjungi oleh umat Islam dari seluruh dunia. Jadi kesimpulannya, Khalifah Harun Ar-Rasyid ni dianggap sebagai zaman kegemilangan kerajaan Abbasiyah kerana baginda bukan sahaja berjaya menghapuskan atau memadamkan apa jua bentuk penentangan, tetapi yang paling penting mampu mewujudkan sebuah negara yang makmur dengan ekonomi yang teguh. Sumbangan Khalifah Harun Ar-Rasyid adalah antara sumbangan yang sangat diperlukan masyarakat pada ketika itu dalam kelangsungan hidup. Oleh hal yang demikian, tidak heranlah kenapa pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid dikatakan sebagai zaman kegemilangan di zaman keemasan kerajaan Abbasiyah. Sekian sahaja daripada saya tentang sumbangan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.